Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bertemu dan menyambung bacaan kita dari surah As-Sajadah. InsyaAllah hari ini kita baca dari surah Sajadah, surah yang ke-32 ni, dari ayat yang ke-23 insyaAllah. Muka surat 417 ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ
أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sekali lagi kita merafakkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, penguasa dan pentadbir alam semesta. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud, dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sambung bacaan kita dari surah As-Sajdah. Ayat yang kita baca pada hari ini dari ayat yang ke-23. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih." Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat, sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih. Maka janganlah engkau ragu menyambut dan menerimanya. Menyambut dan menerimanya. Bila ni? Dalam tafsir menyebut qala Qatadah ya'ni bihi lailatal Isra. Itulah jangan kamu ragu bertemu dengannya, iaitu pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra wal Mi'raj. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bertemu dengan baginda apabila diangkat ke langit dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dari Abil Aliyah Ar-Riyahi, dia berkata Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritu lailata usriya bi Musa bin Imran rajulan Adam tiwalan ja'dan ka'annahu min rijalin shanu'ah wa ra'aitu Isa rajulan marbu'al khalqi ilal humrati wal bayad sabtar ra'si wa ra'aitu malikan khazinan nari wad dajjal fi ayatin arahunna iyyahu
fala takum fi miryatin min liqa'ih annahu qad ra'a Musa wa laqiya Musa lailata usriya bih. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dia bertemu pula dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi pula diperlihatkan malaikat penjaga neraka, dan juga Nabi juga melihat Dajjal disebut dalam riwayat ni. Lalu pada ayat-ayat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi, maka Ibn Abbas kata fala takum fi miryatin min liqa'ih, jangan kamu ragu bertemu dengan baginda, itulah pada malam baginda diisrakan. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan dia, iaitulah kitab Taurat itu, hudan li bani Israil, sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Jadi sebagaimana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel, maka begitulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan kepada kaum atau umat Islam. Begitulah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, selama mereka sabar kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami. Ai lamma kanu sabirina ala awamirillah wa taraka zawajirahu wa tasdiqa rusulihi wattiba'ahum fima ja'uhum bih kana minhum a'immatan yahduna ilal haqqi bi amrillah wa yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar thumma lamma badalu wa harrafu wa awwalu sulibu dhalikal maqam wa sarat qulubuhum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi fala 'amalan salihan wala i'tiqadan sahihan. Wa lihadza qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Baik, ayat ni ada satu benda yang kita kena ambil iktibar Ustaz. Pertama, kita faham terjemahan dia. Allah Ta'ala kata kami jadikan bagi mereka pemimpin-pemimpin dari kalangan mereka yang membimbing mereka selama mereka sabar dalam mentaati kami. Maksud apa? Tak faham juga. Disebut dalam tafsir ni, Allah Subhanahu wa taala selama mereka kaum Bani Israel mentaati perintah Allah, Allah Ta'ala lantik di kalangan mereka orang-orang yang boleh membimbing mereka kepada jalan kebenaran. Selama mereka sabar di atas perintah Allah, maka Allah lantik orang yang baik memimpin mereka. So kalau kita nak faham dalam konteks kita hari ni, seandainya hari ni kita rasa kita lost, tak tahu nak pergi ke mana,
buat tu tak kena, buat ni tak kena. Dan memang umat Islam hari ni dalam keadaan tersebut. Berlaku perang di Palestin, tak tahu nak buat lagu mana, tak tahu punca. Siapakah pemimpin yang akan memimpin umat untuk memerangi mereka? Bukan setakat itu, di Sudan kita sebut selama konflik berlaku 2 juta orang Islam terbunuh. Di manakah orang yang boleh memimpin kita? Kerana pemimpin ni dia bukan the leader is born. Bahasa mudah lah. Pemimpin yang dia dilahirkan, anugerah dari Allah. Kita kumpul-kumpul sama kita lantik dia jadi pemimpin, boleh. Tapi belum tentu memimpin dengan perkara yang baik dan benar. Kerana pemimpin ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepintar mana pun, sebijak mana pun, itu taufik Allah ni diberikan kepada orang yang dia kehendaki. Bila? Lamma sabaru, selama orang tu sabar dalam syariat Allah. Jadi ambil iktibar daripada pengajaran ataupun ayat ni kepada Bani Israel. Kita sebagai umat Islam pun lagu tu juga. Seandainya kita ni nak tunggu ataupun nak kepada orang yang baik memimpin kita, maka sabarlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kita baca satu kitab, Manhaj Firqah yang benar, Manhaj Al-Firqatun Najiyah, dalam kuliah di Masjid Asy-Syafi'i semalam. Penulis buku tu, tajuk yang kita baca semalam, syarat datangnya pertolongan Allah. Sebab kita tahu kumpulan yang benar akan dibantu oleh Allah. Lalu kita berkata kita benar. Betul. Tapi apakah syarat itu sekadar kita rasa kita benar? Kalau diperhatikan kepada fasa-fasa dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi ini berjaya mengalahkan Quraisy, Nabi telah berdakwah kepada mereka hampir 15 tahun lah. 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah. Pada tahun kedua di Madinah itulah baru Nabi menang ke atas Quraisy dalam perang Badar. Selama daripada 15 tahun tu ada 3 fasa yang berlaku. Fasa paling lama sekali ialah dia panggil fasa tauhid. Fasa tauhid ni berlaku selama 13 tahun di Mekah. Masa tu Nabi lemah. Orang seksa sahabat Nabi, orang bunuh sahabat Nabi, sampai Nabi lalu kepada keluarga Yasir, isteri Yasir, Sumayyah dibunuh. Yasir sendiri dibunuh. Tinggal anak dia je, Ammar. Waktu Nabi lalu tu, Nabi kata apa kepada keluarga Yasir? Sabarlah keluarga Yasir. Sabran ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir. Nabi tak boleh nak buat apa. Itu fasa belum lagi Allah bagi kekuatan. Fasa membina tauhid, membina akidah. Lama mana? 13 tahun. Bukan sedikit. Setelah 13 tahun Nabi membina akidah, keyakinan kepada Allah, bina tauhid, jangan sembah selain daripada Allah, jangan minta doa kepada selain dari Allah, jangan pergi kepada berhala, jangan pergi kepada pokok besar Quraisy, jangan pergi, hanya minta kepada Allah je. Kekuatan iman yang berlaku, akhirnya setelah 13 tahun Nabi berhijrah kepada Madinah. Allah Ta'ala izinkan Nabi. Maka berlakulah pula fasa yang kedua. Fasa apa? Fasa persaudaraan Islam. Setelah Nabi berhijrah, iman dah kuat, maka mereka dipersaudarakan. Pasal apa?
Sebelum kita nak berjuang, kita mesti soft, kita kuat. Kalau kita sama-sama kita pun tak kuat dah, nak perang orang lagu mana? Tapi nak bersatu ni dia kena ada asas. Asas dia mana? Kembali kepada akidah tadi. Sebab tu sebab tu Ansar yang bantu Nabi di Madinah tu, sebelum berlakunya peristiwa bantu kaum Muhajirin, terlebih dahulu mereka bersatu antara Aus dan juga Khazraj. Padahal dia perang hampir 300 tahun, tak silap saya. Bukan main-main. Aus dan Khazraj ni perang kabilah dia ratusan tahun. Tapi apabila mereka beriman kepada Allah, persengketaan di antara mereka hilang. Allah satukan hati mereka di atas akidah tauhid, kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tak ada apa-apa, kita tak ada perang dengan musuh, dengan kita tak selesai dah. Betul tak? Oh, pasal apa? Tak tahu. Kita tak ada kekuatan tauhid tu belum. Kalau nak bersatu, kita tak akan bersatu di atas fahaman-fahaman, ideologi, kumpulan, parti dan seumpama dengannya. Tak ada. Semua tu bersifat tidak kekal, berubah. Tapi kalau bersatu di atas akidah, dia tak berubah. Quran dengan sunnah, beriman kepada Allah dan Rasul sampailah kiamat. Fasa yang kedua apa? Fasa persaudaraan Islam. Bila kita kuat persaudaraan, barulah kita cerita nak perang. Kalau sama kita pun soft tak kemah, jangan cerita. Tak ada orang nak tolong sama-sama kita. Tengok saja je. Pasal apa? Kita tak ada kekuatan. Itulah orang kata tu, bersatu teguh bercerai roboh tu, itulah. Lidi sebatang boleh patah tu. Kalau lidi ramai tu tak patah tu, lidi banyak tak patah. Apa dah dia punya perumpamaan peribahasa dia? Tak ingat tu. Tapi kalau sebatang tu patah. Kalau ramai banyak tak patah. Itulah kekuatan nak bina di atas persaudaraan Islam. Mari pula fasa ketiga tu ayat Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum. Persiapkanlah dirimu dalam kadar yang kamu mampu. Min ribatin, min quwwatin wa min ribatil khail, daripada kekuatan dan juga menunggang kuda. Maka Nabi SAW kata, ala innal quwwata ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, kata Nabi. Maka sama sahabat dalam 2 tahun tu duduk training, duduk manah lah, duduk gusti lah, duduk. Kalau kita pergi ke Madinah tu kan, kita pergi ke masjid Ramamah, Masjid Awan, ada 3 masjid sebelah tempat solat raya kan. Kalau Nabi solat raya tu, ingat tak sebelah tu? Antara belakang masjid tu dengan pergi ke belakang sampailah dekat hotel Moving Peak tu. Moving Peak yang sebelah kanan lagi, belah kanan dia panggil, ada situ dulu Masjid Sabqa dia panggil. Masjid Sabqa ni tempat lumba. Bila masjid tu sebagai, situ adalah kawasan Nabi dengan sahabat ni duduk training kuda, pacu kuda. Dia bukan tu hanya kerana perang. Mari kita pakat perang, bawa orang ni, kita ni semua kan. Kalau panggil perang, bos kita ni baru jalan 2 km, berhenti sekejap bos, berhenti sekejap kapten, nyawa tak lepas. Musuh pun tengok gelak kita tu, baru jalan 2 km nak kat senjata lagu mana. Betul tak? Lah ni kalau jatuh senjata kena perang lah, contoh perang, musuh tinggal senjata pun kita tak reti nak tembak. Betul tak? Bukan nak suruh menembak, nak suruh faham bahawa nak mencapai kemenangan Islam kena ada step-step dia, kekuatan dia. Lalu akhirnya setelah tahun kedua hijrah berlakulah perang. Tu pun Islam tak menang dengan kekuatan dia. Nabi SAW berdoa kepada Allah sampai
Jatuhlah ridak Nabi atas bahu ni. Nabi menghadap kiblat, doa sampai jatuh ridak. Lamanya doa Nabi. Nabi doa benda tak banyak tapi lama, sebab Nabi ulang-ulang doa tu. Kata Nabi dalam riwayat hadis, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia yang di belakang Nabi tu angkat kain Nabi, cukuplah Rasulullah. Doa Nabi bunyi macam mana? Ya Allah, anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Berikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Sekiranya kumpulan ni kalah, kamu tidak lagi disembah di muka bumi. Hak ni je ada. Orang Islam hak bawa Nabi bawa ni, hak terpilih dah ni. Kalau mati hak ni kalah Nabi, hari ni habis. Doa tu je. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati musawwimin. Mari, walau kumpulan Nabi 313 orang, musyrikin Quraisy ada 1000 orang, Allah Ta'ala kata, aku turunkan 1000 malaikat untuk kamu. Maka turun malaikat. Waktu tu tentera-tentera Quraisy tengok dalam keadaan orang-orang yang mereka tak kenal, turun dari langit, memacu kuda mereka, kemudian melibas pedang-pedang mereka dengan sangat gagah perkasa, sehingga terbunuh ramai daripada kalangan Quraisy. Mati. Rupanya itulah malaikat Allah yang Allah Ta'ala hantar. Tapi benda tu nak berlaku bila? Dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata, in tansurullaha yansurkum. Sekiranya kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Allah ni, dia letak syarat untuk dia bagi kepada kita. Dia letak syarat untuk dia bagi kepada kita. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca, Allah Ta'ala letak syarat kepada Bani Israel, untuk dapat pemimpin yang baik, kamu kena sabar di atas agama Allah. Yang tu yang kita dah sebut selama ni pun. Ada orang kata, oh, dia ni tidak menceburkan diri dalam politik, kata dia. Tak usah sembang lah pasal kepimpinan, kalau setakat duduk ceramah, ngajar Quran, belajar tafsir. Kalau betul-betul nak, mari kita terjun ke medan politik, kata dia. Bukan semua orang tugas dia duduk situ. Ada orang, dia mencari rahmat Allah dalam ketaatan kepada Allah. Dalam masa yang sama, adalah usaha-usaha yang dilakukan, tak semestinya terjun duduk dalam tu. Dia ada menasihati orang, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Nak sampai ke tahap fasad, kita lah ni duduk fasa mana? Dari 3 tu, kita lah ni duduk pada fasa mana? Fasa tauhid, fasa ukhuwah Islamiyah, fasa persiapan. Duduk fasa mana? Nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 kita ni? Rasa-rasa nombor 1 goyang dah. Nombor 1 bergoyang dah ni. Sebab tu dia tak akan berlaku fasa 2 dan tak akan berlaku fasa 3 sehingga mantap dulu fasa 1. Dia tak boleh skip. Dia tak boleh skip. Pasal apa? Tak akan berlaku ukhuwah Islamiyah tanpa akidah yang benar. Tak akan berlaku. Dan dia tak akan berlaku fasa persiapan tu sehingga kita kuat dulu saf kita. Jadi dia adalah kesinambungan, sekuen yang perlu dijaga, dituruti. Kalau kita tiba-tiba tak ada benda-benda ni, terus kita pergi perang, apa jadi? Orang panggil itu, panggil bunuh diri, hancur. Saya bukan apa-apa. Kita dah sebut di awal hari tu, bahawa memutuskan untuk memerangi sesuatu, mencetuskan perang, bukan isu orang biasa boleh. Isu pemimpin, isu pemerintahan, isu yang perlu kepada nasihat-nasihat yang pakar. Bukan semangat kita, oh pergi lawan Israel, ambil satu bom, pergi pum tembak. Itu bukan cara dia.
Kita ambil cerita Balqis dengan Nabi Sulaiman. Siapa surat Nabi Sulaiman kepada Balqis? Dia panggil penasihat dia. Kita nak lagu mana ni? Telah sampai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman kata jelas, surat ni daripada Sulaiman, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu meninggikan diri kepadaku, maknanya, dan tunduklah kepada pemerintahanku, datanglah sebagai orang-orang Islam. Wa'tuni muslimin. Balqis terima surat ni, sudah. Ni kerajaan Sulaiman panggil. Kita nak lagu mana surat ni? Kata ke apa tu? Allah. Kita baca sikit ayat. Sedap baca cerita ni. Dia duduk dalam surah An-Naml, surah semut. Cerita Sulaiman ni dengan Balqis dalam surah semut. Surah yang ke berapa? 27. Ayat dia, cerita bermula dari ayat, panjang kalau nak ambil cerita, tapi saya ambil poin dia terus. Ayat 29. Surah yang ke-27, ayat yang ke-29. Muka surat apa? 379. 379. Jumpa? Ayat 29, surah 27, muka surat 379 dalam juzuk yang ke-19. Jumpa? Ceritanya asal-usulnya daripada awal, sebelum kita baca ayat ni, Nabi Sulaiman ni semua rakyat dia ni kena mengadap dia belakang. Pasal rakyat dia ni ramai, termasuklah jin, masuklah burung, semua sekali. Lepas tu tiba-tiba Nabi Sulaiman tengok tak ada burung hud-hud, tak ada. Tengok burung hud-hud tak ada. Kemudian tak pasal lama tu mari dia, siapa? Tanya, mari mana burung hud-hud? Oh, dia kata aku ni sebenarnya aku pergi terbang meronda. Dia ni pasukan peronda, peninjau. Dia burung, dia peronda. Lepas tu dia kata, tengah-tengah aku tinjau, dia kata, aku tinjau, aku tengok satu tempat yang dipimpin oleh seorang wanita. Cuma negeri ni dia sujud kepada matahari, tak beriman kepada Allah. Kemudian syaitan memperindahkan amalan mereka dan menghalang mereka daripada jalan hidayah. Dia pun tak mendapat hidayah. Lalu akhirnya Nabi Sulaiman kata, "Idhhab bi kitabi hadza." Ambil surat, tulis, dia hantar. Burung hud-hud ambil surat ni, hantar sana. Burung tu pergi pak terbang. Sampai sana, drop surat. Dahsyat dia punya tu zaman tu. Drop surat, pergi. Sampai surat kepada Balqis. Buka surat, tu dia. Bermulalah ayat 29. Dia pun kata kepada kaum dia, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia pun panggil, wahai ketua-ketua kaum, panggil al-mala', pembesar-pembesar dia. Sesungguhnya aku telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, surat ni dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan dia dimulakan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, janganlah engkau meninggi diri terhadapku, datanglah kepadaku dengan menyerah diri, yakni beriman dan mematuhi agama Allah. Kata di pembesar dia, qalat ya dia kata lagi, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun.
wahai para pembesar, berilah pandangan. Berilah pandangan. Balqis ni pemimpin yang orang panggil bijaksana lah. Dia ambil pandangan. Dia suka ambil pandangan. Jadi dia tanya pandangan pembesar-pembesar dia. Dia kata, aku tak akan ambil keputusan sehingga kamu semua bagi persaksian. Apa pandangan kamu? Okay? Sebelum kamu hadir memberi pendapat dan setuju dengan pendapat tersebut. Ini Balqis. Kata di pemimpin pembesar dia, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Dia kata apa? Pembesar dia kata, kita ni orang-orang yang kuat, gagah berani, merempuh pada peperangan. Tapi perkara itu walau bagaimanapun terserah kepadamu. Oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan. Dia penasihat dia pun bagus juga. Nasihat dia kata, kita kalau ikut ada kekuatan, tapi terpulang kepada kamu, pemimpin. Kata dia, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Kata di Balqis, innal muluk, raja-raja ni bila dia masuk dalam sebuah negeri, bila berlaku peperangan, mereka merosakkannya, menjadikan penduduknya yang mulia hina dina, dan demikianlah itu yang mereka akan lakukan. Kita kalau ambil keputusan perang dengan Sulaiman, raja ni kalau dia masuk sebuah negeri, habis rosak negeri. Lepas tu penduduk yang dulunya mulia akan jadi hina. Pak kita nak kalau gitu. Bahasa mudah kita. Kita ni nak kalau gitu dah, nak perang ke Sulaiman ni. Jadi dia ambil keputusan tak perang. Walaupun dia ada kekuatan, dia ambil keputusan untuk tidak berperang. Dia kata apa? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dia kata apa? Aku akan hantar hadiah kepada dia, kemudian kita tunggu apa respon yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita. Maka pergilah hantar. Bila hantar sampai sana, falamma jaa Sulaiman, sampailah utusan ni kepada Sulaiman. Qala atumiddunani bimalin. Bahasa kita. Kamu bawa harta. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Allah dah bagi kepada aku jauh lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi kat aku. Tengok, dia bahasa raja-raja ni, dia bukan sembang macam kita. Bahasa kita, kamu bawa hadiah, apa yang Allah bagi kepada aku jauh lebih baik daripada apa yang kamu bagi. Apa maksud dia? Dia tolak pemberian itu. Mana tak makan pujuk ni? Tak makan pujuk ni. Kata dia apa? Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu gembira dengan hadiah-hadiah yang kamu bawa. Kata dia, irji' ilaihim. Kembalilah kepada mereka. Wah balik. Baik, dia tak terima. Irji' ilaihim. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Ni, kami akan datangi mereka dengan angkatan tentera yang mereka tidak terdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan orang mereka dari negeri Sabak dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan. Bila lagu tu hantar balik.
qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Lepas daripada tu dia hantar balik, Nabi Sulaiman akan tahu dah. Dia hantar balik ni maknanya sama ada perang atau mereka datang menyerah diri. Hadiah tak pakai, tolak. Akhir sekali Balqis pun dia tahu orang cerdik ni lagu tu. Dia tengah terima hadiah balik, dia kata sudah. Mana kalau Nabi Sulaiman tak terima hadiah, maksud apa? Perang. Tak boleh, dia kata tak boleh. Tak sanggup perang. Dia sendiri datang, delegasi dia sendiri, raja sendiri mari ngadap Nabi Sulaiman. Sebelum dia sapa tu, Nabi Sulaiman kata kepada apa tu? Pembesar-pembesar, musyarak pula pembesar Nabi Sulaiman. Kalau tadi musyarak Balqis, ni musyarak Nabi Sulaiman pula. Nabi Sulaiman tanya, dia musyarak ni bagus ni cara memimpin. Nabi Sulaiman pun tanya juga dalam kumpulan dia. Qala ya ayyuhal mala'. Padahal dia Nabi ni. Dia Nabi ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut macam mana dia memimpin. Balqis pun macam tu, Nabi Sulaiman pun macam tu. Qala ya ayyuhal mala'. Wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di kalangan kamu yang boleh bawa singgasana dia kepadaku sebelum mereka sampai dalam menyerahkan diri? Tengok, Nabi Muhammad lagu tu juga. Wa amruhum syura bainahum. Dalam memimpin dia ada pembesar-pembesar, penasihat-penasihat. Itu strategi dalam memimpin. Dan mesti ada orang yang mengambil keputusan yang berkuasa di atas apa yang dia buat. Dan dia bertanggungjawab sepenuhnya pada apa yang mereka putuskan. Nabi Sulaiman, dia tak ambil putusan ikut kepala dia. Nabi Muhammad tak ambil putusan itu kepala dia. Ini contoh Quran macam mana Allah Ta'ala gambarkan seorang memimpin. Kata Nabi Sulaiman, padahal dia Nabi, bawah-bawah tu semua tak berlaku pada Nabi Sulaiman. Dia boleh kata, tapi dia tanya, siapa yang boleh bawa? Berkata Ifrit, aku boleh. Sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu sehingga sana sampai. Ifrit kata, bahasa mudah kita kan, ada lagi pandangan? Kata seorang lagi, ya Nabi Sulaiman, aku boleh bawa sebelum kelip mata sampai. Okey, keputusan ambil open tender lah tadi dah. Kamulah buat. Akhir sekali orang ni pun bawa kelip mata sampai. Nabi Sulaiman pula raja yang adil, merendah diri. Walau dengan keadaan tu pun dia berkata apa? Sapa-sapa depan mata dia. Dia kata apa? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Benda ni berlaku kerana Allah. Bukan sebab hebatnya aku memimpin, bukan sebabnya kamu yang hebat yang bawa, tapi ini semua taufik dari Allah untuk tengok kita ni syukur ataupun tidak. Akhir sekali sampailah Balqis. Sebelum daripada saya sampai, dia kata qala nakiru laha arsyaha. Dia bagi arahan kepada orang bawah dia, tolong modify sikit. Modify bahasa kita lah. Nakiru laha arsyaha. Tacak-tacak sikit. Modify, kita nak tengok dia kenal ke tak ni singgah sana dia. Raja ni dia nak tengok orang ni cerdik tak cerdik ni. Dia boleh ya, kalau setakat nak tunjuk kekuasaan, dia biar tunjuk betul-betul singgah sana depanmu ni aku bawa ni. Tapi dia nak tengok orang ni isyarat dia faham ke tak. Dia nak tengok peka ataupun tidak raja ni. Dia pun suruh modify sikit. Kita nak tengok dia kenal ke tak singgah sana dia. Wise dia punya pemikiran. Siapa Balqis, siapa dia pun tengok.
tak padan nak lawan, tak padan. Bila dia tengok falamma qalat ka'annahu falamma ja'at qila ahakadha 'arshuk. Bila sampai dia kata kepada dia, macam ni ke singgah sanamu? Lebih kurang macam ni ke? Kata Balqis, nampak lebih kurang macam dia. Dia kata qalat ka'annahu, serupa macam dia. Akhir sekali, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dia masa tu dia nak tunduk dah daripada Sulaiman, tapi dia rasa belum lagi sebab dia dah sembah Tuhan lain belum daripada tu. Jadi tiba-tiba nak sapa hari pertama nak tiba-tiba nak tunduk dah. Memang taklah muka dia ni raja, kemudian dia pula dah lama semua ni. Jemput pula qila laha dukhulil sarh. Masuk pula istana. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Dia pun nak masuk ingat kau air lopok apa semua. Dia pun akak kain, takut kena basuh. Qala innahu sarhum mubarradun min qawarir. Dia adalah lantai yang dibuat daripada kaca yang nampak seperti air. Istana Sulaiman Shah. Tapi tak ada dah taman ni, tak mana dah. Kalau ada ni tak ada 7 wonders in the world, tak ada. Tu lebih acak lagi dapat. Piramid pun tak ada. Akhir sekali dia berkata, inni zalamtu nafsi, aku ni sebenarnya dah buat zalim pada diriku. Aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman dan aku beriman kepada Allah, pemilik sekalian alam. Kita nak cerita apa tadi mula-mula? Apa yang masukkan kita daripada cerita Nabi Sulaiman? Nak perang ni bukan cerita mudah. Saya nak sebut cerita persiapan tadi. Jadi sebab tu di awal-awal kita, bukan semua ulama, kita sebagai orang Islam sedih di atas apa yang berlaku kepada rakyat di Palestin. Simpati, kita tolong, kita bantu, kita doa kunut nazilah. Tapi satu pelajaran yang perlu kita ambil sebagai umat, walaupun orang kata kenapa orang tu tak pergi serang, kenapa orang ni tak pergi serang, kenapa orang tu tak tolong, kenapa orang tak tolong, bukan semudah yang kita sangka. Bukan semudah yang kita sangka. Kalau tiba-tiba dia pergi serang, satu peluru dia hantar, tiba-tiba dia panggil raddatul fi'l, sekuen daripada tu, konsekuen daripada tu, akan berlakunya satu peperangan. Dan orang tu, mana orang yang bersedia, mana orang tak bersedia. Apa yang berlaku di Palestin satu pengajaran untuk umat. Kalau kita belum selesai fasa tauhid, kita belum selesai fasa kepersaudaraan Islam, kita belum selesai fasa persediaan perang, jangan mudah kita nak trigger semboyan perang. Mereka dah hadapi dia, tapi itu keadaan mereka sebenarnya dah daripada dulu lagi. Mereka bukan trigger pun bukan, tapi itulah dah berlaku daripada dulu kehidupan mereka. Akhirnya hari ni bahasa orang peribahasa kata, kalau perang ni, tapi tu tak perang. Kalau dahsyat lagi dia kata, menang jadi arang, kalah jadi abu. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu bahasa orang tua dulu. Jangan bala. Kalau bala pun hak menang, itu kalau dia terbakar, bakar. Memanglah perang ni satu benda tu. Tapi hak menang stay. Tapi dia stay pun tak kayu dah. Dia dah kayu jadi arang. Hak kalah abu terus. Okey. Jadi saya tanya sekali lagi, balik poin asal kita. Kita ni duduk fasa mana? Fasa tauhid, persaudaraan Islam, fasa persiapan. Saya rasa kita ni duduk di awal tak lepas lagi ni. Di awal tak lepas lagi kita ni. Cerita Islam pun ada Islam liberal lah, ada Islam pluralisme lah, ada Islam Nusantara lah, ada Islam versi A, Islam versi B.
Sebab tu kita kata benda ni tak akan selesai sehingga kita kembali kepada Islam versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saja yang tak berubah. Kalau Islam versi lain, itu masih lagi subjektif. Orang ni kata dia betul, orang ni kata itu. Mari di Indonesia dia ada Islam Nusantara. Betul, dia ada Islam Nusantara. Mari Islam liberal, mari liberal ni pula pecah macam-macam pula. Akhir sekali, instead kita ni bersatu, malah dengan jenama-jenama ni makin lama berpecah. Tapi itu sunnatullah. Memang kita kena pecah, memang akan berpecah sebab Allah dah takdirkan begitu. Tapi nak kembali kepada satu titik yang boleh menyatukan kita, jawapannya ialah Islamnya versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni kita duk kempen sunnah. Sebab kita ni nak kembali kepada tauhid versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita tak selesai ni, kita tak akan bersatu. Salahuddin Al-Ayyubi, nak pergi perang, dia menang. Tapi sebelum tu dia cek punya saf, kita tegang cerita sejarah dia. Cek saf dia. Cek mereka amalan sunnahnya macam mana. Barulah pergi perang. Kalau kita saf kita pun tak berapa kemah lagi. Tak tahu. So kau nak perang dengan peluru pandu, pegang pistol tak lepas lagi kita ni. So kau nak pistol, kena baling batu dengan Palestin, kita berasa batu kita baling pun tak sampai. Depan tu je pergi ping. Lemahnya kita. Pasal apa? Pengarang buku tu kata, sebab orang Islam hari ni sudah terpesong daripada landasan. Anak-anak orang Islam buat apa hari ni? Kalau anak-anak kita lah main apa? Main telefon, main game ni. Sedangkan anak-anak para sahabat, mereka sibuk dengan ilmu, jihad, training, mano, perang. Dia dah ada. Kalau saya tengok movie Last Samurai, macam mana dia punya bina kekuatan dia daripada kecil main pompang. Itulah dia panggil orang yang ada misi dia tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi ambil iktibar. Allah Ta'ala kata wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah tolong kita selama kita tolong agama Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.